Tak pernah dalam sejarah Perdana Menteri kita sebelum ni ada yang menjemput ulama'-ulama' besar, asatizah dan adakan majlis ilmu setiap malam Jumaat di kompleks kediaman rasmi PM. Ini jelas menunjukkan PM Anwar Ibrahim kita seorang umara yang sangat mencintai ilmu dan ulama'. Tapi setengah pihak yang buta mata hati tetap kata PM Anwar Ibrahim kita ni seorang yang liberal dan menolak para alim ulama'. Antara perkara yang ditekan oleh PM kita semalam, kita perlu contohi masyarakat Islam generasi awal yang mempunyai semangat juang akhlak untuk membina generasi tamadun. Jika kekuatan akidah, akhlak, daya juang tak dipertahankan, kemudian pemimpin mula golojoh dengan kekayaan, rasuah dan fasad, maka generasi dan tamadun akan runtuh. Sebab itulah PM kita Anwar Ibrahim menggunakan terma madani, kerana madani itu membina tamadun dan tamadun itu pula berpangkal daripada keimanan dan akhlak. Memanglah negara perlukan ekonomi yang mampan, kemajuan dan juga teknologi yang canggih. Tetapi terasnya adalah akidah, keyakinan dan nilai. Inilah yang disebut madani. PM Anwar Ibrahim kita pesan tingkatkan ilmu, baik agama ataupun akademik, dan ilmu itu mestilah wakil, bukan taksir mengikut hawa nafsu ataupun untuk kepentingan parti. Mestilah berdasarkan Quran dan sunnah dan ulama' yang hak. Bukan ikut ulama' tiga suku, dalil yang berubah-ubah untuk kepentingan parti. Tidak, kita akan jadi benak. Tak boleh beza yang mana hak dan batil. Yang salah dia kata betul, yang betul dia kata salah. Wala'un sungguh. Dan PM kita Anwar Ibrahim kata dia akan jadi seorang pemimpin yang bersifat kasih sayang, adil, tidak menindas orang dan akan menjaga seluruh rakyat tanpa membezakan latar belakang kaum dan agama. Ada seorang teman bagi tahu, Man, kau pasal tak ramai ulama sokong Anwar? Bila fikir balik kan, ya betul. Saya boleh katakan Anwar Ibrahim ejen ulama dunia. Kita tambah lagi satu ejen kan. Kenapa? 3 perkara. Yang pertama, ramai ulama dunia mendoakan agar Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang kedua, ramai para ulama memberi ucapan tahniah kepada Anwar Ibrahim. Dan yang ketiga, Anwar Ibrahim sendiri dah membawa perwatakan sebagai seorang ulama. Bagi tahu kepada saya, siapakah Perdana Menteri yang boleh bagi tazkirah dekat masjid? Terfikir. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, adalah juga merupakan ejen ulama dunia. Assalamualaikum. Yang mula cerita kita pakat dengan Zahid UMNO ini, Mahyudin dengan Ustaz Hadi. Ustaz Hadi dengan serban, dengan jubah, fitnah orang. Bila yang saya undi dengan Zahid? Bila yang saya kata saya nak pakat dengan Zahid? Mana bukti dia? Saya mimpi. Ya, tak boleh. Orang agama ni kena belajar. Kalau nak dalam politik, jaga akhlak dia. Kalau tidak, saya tak peduli. Oh, Anwar anti ulama. Siapa kata anti ulama? Aku anti orang politik yang bertopengkan agama. Anwar masa TPM, jadi masa TPM, kes mahkamah keluar, dia main tenis dengan Datuk Nala. Itu Magnum Corporation punya director. Tiap hari, bukanlah kita kata jadi PM, TPM tak boleh kawan dengan Toki Judi. Kawan boleh, tapi tiap-tiap hari main tenis sama mana apa cerita dia. Dalam masa yang sama, Syekhul ini, Syekh sana, Syekh Tahar sana, Syekh Yusof Qaradawi, habis Syekh semua dia jual. Adakah dalam dunia ni, saya nak tanya, seorang yang hebat tentang Islam, baik dengan Syekhul Islam, baik dengan Syekhul sana, boleh main tenis tiap hari dengan Toki Judi? Adakah tokoh Islam yang hebat kerana Palestin, we are fighting Palestine. Oh, di is London Mosque 2-3 hari ni. Kan? We are here to fight against the Palestinian. We want the ceasefire. This is the hypocrisy of the West. Macam. Yang sama dia ejen kawan dengan ejen Zionis. Wolf Howitz itu ejen Zionis. Wolf Howitz itu siapa? Wolf Howitz itu Menteri Luar Amerika Syarikat yang menjahanamkan Iraq. Perang Iraq itu arahan Wolf Howitz. Lepas selesai itu dia jadi duta Indonesia. 2 tahun lepas dia keluar aja, Indonesia melingkup. Ini kerja Wolf Howitz.
Kawan baik Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim keluar penjara 2004, pergi Munich. Siapa yang duduk dengan dia? Wolfowitz. Tak cukup itu. Wolfowitz kena tangkap jadi World Bank. Skandal dengan perempuan. Nama Shahriza. Shahriza tu nama Islam. Memang perempuan Islam. Lebanon. Pekerja di World Bank. Sebab dia staff World Bank. Tak boleh. Wolfowitz kena resign. Semua yang di barat pun setuju Wolfowitz resign. Anwar Ibrahim pada masa itu, dia menjadi President Foundation for the Futures. 3F. F. President Foundation for the Futures. Dia boleh tulis surat kepada World Bank. Cleveland. Saya masih ingat lagi. Saya ada surat. Jangan main. Surat World Bank. Saya ada tahu. Bukan surat Maybank. Surat World Bank. Anwar tulis pada the Chairman of Committee of Ethics. Cleveland. Dia kata, "Dear Cleveland, I am here to satisfy that Shahriza at this period to this period is working under me. Under Foundation for the Futures. It's not under World Bank." Tengok Anwar boleh buat. Untuk apa? Untuk selamatkan Wolfowitz, kawan dia. Siapa Wolfowitz? Agent Zionis. Bukan kata agent, memang Zionis. Yang jahanamkan Iraq. Mengapa Iraq itu dibom? Kerana Iraq itu dibom kerana Iraq pada masa itu merupakan ancaman nombor 1 Israel. Kelengkapan tentera yang terbanyak itu di Iraq. Simpanan air yang terbesar di tanah Arab itu di Iraq. Saintis-saintis yang terhebat itu semua di Baghdad. Kerana tradisi ilmu Baghdad itu hebat. Kerana itu, cara agenda Zionis ialah jahanamkan Baghdad sampai jadi macam ni. Orangnya, Wolfowitz, orangnya itu dipertahankan oleh Anwar. Saya nak tanya kawan-kawan Abim, kawan-kawan yang masih gerakan Islam yang masih bersama Anwar, apakah kamu pernah lihat seorang pejuang Islam yang boleh bersekongkol, bukan sekadar kawan, sanggup mempertahankan seorang Zionis untuk selepas bebas daripada tuduhan sampai ke tahap itu. Dan memang masa saya dengan dia tak boleh. Dia kata saya tak akan boleh dengan PAS. Dia kata kita tak boleh, kita kena jaga yang ini. Sebab itu dia sudah terhutang budi, sudah terikat. Sebab itu sekarang bila dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat? Dengan DAP, dia langsung dia tak akan angkat muka. Sebab apa? Sebab itu, sebabnya sama. Sebab dia sudah terikat, dia sudah terhutang budi. Dia rahsia dia semua dalam tangan mereka. Dan sebab itu dia tak mampu untuk mempertahankan agama. Sebab itu saudara, fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi. Cikgu buat round ni tak apa. Dia buat seorang dengan geng, dengan debat. Dia buat dia round dengan kawan lain, dengan Tuan Faisal apa semua ni. Dia buat, kita tak buat tak apa lagi. Bab ini saudara, kita tak boleh diam. Kita kena bangkit. Saya hari ini di bumi Johor. Ini bukan bumi main-main. Ini bumi kebangkitan rakyat. Ya, semangat 46 masa itu adalah antara kehebatan kebangkitan rakyat dengan kehebatan raja. Istana UMNO itu dibina di Istana UMNO. Ada sejarah istimewa orang Johor. Sekarang saya mau tanya orang Johor. Ini bukan soal dijajah tanah air kita. Ini soal agama kita dihina, diinjak-injak oleh kelompok mereka yang terang-terang termaktub dalam perlembagaan parti mereka, deklarasi mereka menentang Islam. Dan kita punya seorang Perdana Menteri yang tidak berbuat apa-apa. Sehingga ke hari ini saya berdiri bercakap, Anwar Ibrahim sepatah pun dia tak pernah sentuh Puan Eng, sentuh Ngah Komeng, sentuh Hanayo, sentuh mana-mana pemimpin dia. Apalagi dengan kelompok-kelompok Johor. Sebab itu saudara, di Johor hari ini saya nyatakan kita kena bangkit. Alhamdulillah saya nampak sambutan hebat di Teberau. Memang saya tahu dulu pada 98 memang beginilah. Kalau semangat anak muda itu mulanya daripada Johor. Dan saya harapkan, dan besok lusa Cikgu Bat dengan Ustaz Abdullah Hussein dan kawan-kawan teruskan, tetapi jangan biarkan mereka saja. Kita tak boleh duduk diam. Semua kena bertanggungjawab. Ini agama kita. Ini maruah agama kita. Ini masa depan anak cucu kita. Apapunlah yang Anwar Ibrahim buat, semuanya bagi saya terpadam. Saya selalu sebut, dia ni amar ma'ruf, amar mungkar. Orang amar ma'ruf, nahi mungkar. Sebab tu jangan terpesona. Oh dia cakap ni dengan Syekhul sana Syekhul. Yang ikut dia sekarang Ngah Komeng. Kan? Oh dia dah balon kita teruk. Dia kata kita idiot lah apa dalam ham apa kan. Sandwich. Dia bantai kita idiot lah, bodoh apa hajar biar. Oh tiba-tiba dia kata saya mau jadi Umar Abdul Aziz. Saya mau jadi macam Khalifah Ulang Hajar. Itu model mana tu? Modul mana dia ikut? Modul Anwar lah. Kan? Satu tangan kiri dia belasah kita, tangan kanan dia angkat kita. Ini modul Anwar.
Anak murid sebenar Anwar bukan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni goblok. Orang Jawa kata goblok. Saya orang Jawa, saya tahulah. Itu Jawa tak boleh pakai Jawa goblok. Jadi anak murid pun tak boleh. Yang betul-betul anak murid Anwar yang paling hebat, Angah Komeng. Amar Ma'ruf, Amar Mungkar. Dan kita tak boleh, saudara. Kita kena lawan mereka. Kita kena bangkit. Dan lawan. Saya selagi ada kudrat, saya walaupun ada tugas tanggungjawab di Indonesia, tiap minggu saya minta maaf, saya kena pulang awal. Besok pagi saya kena terbang balik kerja di Indonesia. Tetapi ada kudrat, setiap minggu saya akan pulang. Kerana kenapa? Ini tanggungjawab kita. Ini bukan soal fardu kifayah. Ini bukan soal perjuangan politik. Ini tanggungjawab kita untuk mempertahankan agama kita yang sekarang ni sedang diserang secara halus dan diam-diam secara strategis oleh kelompok-kelompok anti-Islam. Dan kita punya seorang Perdana Menteri yang paling gagal dalam mempertahankan agama.